Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini dapat kita teruskan lagi pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqh Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat, insya-Allah. Pada pertemuan yang lalu kita baru saja masuk dalam perkara yang berkaitan dengan hukum talak, talak dengan apakah hikmah disyariatkan talak. Orang Melayu dipanggil talak kan. Kalau ejaan dia talak, Tolam alif qaf, talaq kan. Kalau orang Melayu panggil talak Jadi apakah hukum dia apa dia syariatkan, ada hikmah-hikmah dia tertentu yang sebab ada hukum ni, ada setiap satu hukum tu disyariatkan tu ada hikmah dia. Yang rahsia yang tersembunyi Allah bagi tu tujuan dia kan. Jadi kita dah baca tentang pengenalan talak itu, apa dia kata masukkan talak, kalau ta'rif nikah iaitu ikatan. Tapi talak ni ialah kita rungkaikan balik ikatan tu, merungkaikan ikatan perkahwinan. Itu talak, dia cerai lah, dah berpisah berdasarkan dalil daripada Al-Quran. Dan Allah sebutkan dalam suratul Baqarah, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk ni ada dua, satu dan dua sahaja kan. Sudah itu bolehlah kamu rujuk dia pegang terus seperti biasa dengan cara sepatutnya, ataupun diceraikan dengan cara yang baik. So ceraikan dengan cara baik maksud dia tunggu sampai habis iddah, dia tak rujuk dah, kan, habislah kelah cerai-cerai. Jadi cerai yang boleh dirujuk ni ada dua, tolak satu tolak dua je. Tolak satu tolak dua boleh rujuk, masuk tiga dah tak ada rujuk dah, kan, tak ada rujuk dah. Itu dalil lagi, ya ayuhan nabiyyu iza talaqtumun nisaa fatalliquhunna 'iddatihinna, wahai nabi-nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah kan. Maknanya dia di sini ambil kira kalau nak bercerai tu tak boleh hari malam, contohnya malam ni melakukan persetubuhan dengan isteri, besok ceraikan dia, tak sesuai. Sebab itu dia kata bagi masa mereka yang boleh mereka mulakan iddah. Okey. Banyak dalil. Dan insya-Allah pada malam ni subuh ni kita teruskan lagi talak yang iaitu petanda hebatnya syariat Allah ni. Sebenarnya ada tujuan dia, bukan saja dia ada hukum talak ni sebab kita tengok ada juga orang ramai bercerai kan, ada hikmah dia kadang-kadang, ada hikmah dia. Jangan kita bila nampak je orang cerai ni kita nampak buruk, tak, itu sebenarnya satu syariat juga tapi punca-punca dia bercerai tu kena tengok jugalah kan. Kadang-kadang punca sifat tak bertanggungjawab tu, jadi di situlah masuknya hukum tadi ni. Dan dah suami tak tanggungjawab, tak pernah bagi nafkah contohnya, dah start pukul isteri apa sebagainya kan. Itu takkan tak ada jalan nak bercerai? Yes, ada. Syariat Islam bagi jalan ialah cara dia talak. Kalau dah tak sesuai, pisahlah. Itu je. Okey, disebutkan dalam kitab ni apa yang telah kita jelaskan sebelum ini menegaskan bahawa pensyariatan hukum hakam
talak, dan natijahnya sebagaimana yang digariskan oleh Islam menunjukkan kehebatan syariat Islam itu sendiri, ya. Ia juga menjadi bukti terpenting menunjukkan bahawa hukum hakam Islam sebenarnya benar-benar sesuai dengan fitrah dan keperluan semula jadi manusia. Memang hukum Islam ni dia memang sesuai, tak ada yang kata tak sesuai dengan manusia. Allah beri hukum syariat ni memang semua sesuai untuk manusia, kan? Kalau dah hidup, contoh, kalau dah hidup tak sesaluan, kan, tanggungjawab sebagai suami tak diberi, tanggungjawab sebagai isteri tak diberi pada suami, masing-masing tunjuk keras kepala. Boleh tahan ke rumah tangga kalau sampai 20-30 tahun lagi? Tak ada. So ada kalau dah rasa masing-masing tak sesuai, ada hukum dia, iaitu talak. Kau pisahlah, cari hidupan yang lain. Tak perlu lagi berterusan sabar, kena pukul pun sabar, kan. tak suami tak bagi nafkah pun sabar. Itu hak. Bila pasangan tak jalankan hak dia, pasangan tersebut dia ada hak untuk tuntut. Kan, kalau suami tak bagi jalankan tanggungjawab dia, isteri ada hak tuntut. Ataupun isteri tak melaksanakan tanggungjawab dia, suami ada hak. Bukannya kita kena sabar. Itu hikmah Islam tu tidak menyebabkan, kalau katalah tak ada hukum talak ni, kan, nikah apa jadi ribut taupan ke, kena pukul, kena sepak terajang, nafkah tak bagi, kena kahwin sampai mati. Tak ada. Allah bagi tu supaya sesuai dengan fitrah manusia. Tak boleh tahan manusia ni, kan. Kalau dah sampai satu masa mesti dia akan pisah. So akan pisah lah. Jadi hakikat ini semakin terbukti jika kita membandingkannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini, ya. Mereka tidak berpuas hati terhadap larangan talak bercerai. Mereka menganggap perkahwinan adalah penjara untuk selama-lamanya, penjara yang mengurung kedua-dua suami isteri agar hidup bersama, sama ada mereka suka ataupun tidak. Berbeza, ya. Syariat Islam ni lain. Kalau syariat, bukan syariat lah, amalan pegangan agama yang lain, kau kahwin tu sudahlah, kau terimalah baik buruk, itu last. Itu last, kan. Apa jadi pun jadilah. Kalau terseksa lah semua hidup. Tak ada. Islam tak ajar macam tu, ya. Islam bagi hak pada penganutnya. Bagi orang-orang yang memahami Islam ni, dia tahu, okey, ada hukum talak, kita boleh selesaikan cara macam ni, tak perlu lagi menderita sepanjang hayat sampai mental, kan. Boleh ubah, ya. Mereka mengkaji semula. Dan ini orang-orang yang menentang Islam ni lah, dia tak tengok apa pasal Islam nampak ada jalan, kan. Dia orang tak ada. Mereka mengkaji semula larangan ini setelah melihat kesan yang amat buruk pada masyarakat serta melahirkan jenayah yang amat berbahaya. Dia tengok Islam ada jalan boleh bercerai, tapi yang kepercayaan kita tak ada. So kenapa kita tak ikut, kan? Sebenarnya datang buruk ni kalau tak ada perceraian, kan. Yang isteri kena tanggung sampai mati, suami pun kena tanggung sampai mati, menderita lah dua-dua sama. So dia membuat kajian, mereka mengkaji semula kerana mereka dapati kehidupan harmoni suami isteri tidak mungkin berlaku dengan paksaan. Betul tak? Tak boleh dipaksa. Dia rumah tangga memang dibina atas dasar kasih sayang. Kasih sayang, saling cinta mencintai, kan. Itu memang asas rumah tangga tu. So kalau dah memang semua tak bertanggungjawab tapi dipaksa juga untuk jadi suami isteri, tak boleh jadi je. Tak boleh jadi. Memang naluri manusia memang tak boleh terima. Fitrah manusia memang tak terima. Kalau dia tak suka tapi dipaksa juga, tak boleh. So dalam Islam ada jalan dia. Pisahlah. Tak payah tunggu lagi lah. Paksaan hanya akan merosakkan seluruh ahli keluarga dan menjadikan gunung berapi yang akan memusnah dan menghancurkan segala-galanya. Sampai macam itu digambarkan, kan. Jadi kalau duk paksa juga, dia meletup lah nanti. Kalau meletup gunung berapi, habis. Hancur. Bukan setakat suami isteri tu, ya, keluarga dia, anak-anak dia pun habis. Islam bagi jalan tu. Oleh itu Islam memang serius dalam mengambil langkah-langkah untuk menjadikan
kedua-dua pasangan itu saling faham, memahami, berkasih sayang dan hidup kekal sebagai suami isteri. Walaupun begitu, Islam tidak merawat masalah itu dengan mengikat tubuh badan kedua-dua tersebut antara satu sama lain sehingga tidak boleh pisah. Kalau kita tengok selain pada agama lain tu, kalau kahwin terseksa dah. Tak boleh kata apa dah. Since kahwin sampai mati you kena kahwin, dia kata. Tapi Islam tak. Islam bagi jalan. Ya, kalau dah jadi macam tu, buatkan nak biar. Islam rawat dia dengan cara apa? Itulah, dengan cara ada syariat talak tadi tu, kan. Islam merawat masalah itu dengan memberikan peringatan-peringatan, ya, panduan-panduan untuk mewujudkan perasaan kasih sayang antara mereka. Banyak. Islam juga mewujudkan faktor-faktor menimbulkan rasa saling faham, memahami antara kedua-dua pasangan, serta menjauhkan sebarang kemungkinan yang boleh memisahkan mereka. Tapi sebelum sampai talak tu, ada jalan-jalan lain. Islam bagi dulu solusi. Jangan bercerai dulu. Cerai ni last choice, kan. Bila ada tak salah faham, Islam bagi jalan dulu, kan. Kalau contoh isteri nusyus, tak suruh cerai dulu, tak. Islam aja tinggalkan dulu tempat tidur dia. Nasihat, mana tinggalkan tempat tidurnya, kan. Kalau dia masih lagi, barulah dipukul dengan kadar yang mengajar di tempat-tempat tertentu untuk peringatan. Kemudian tak ada pun, barulah bagi sesi macam di step di pejabat lah, ya, di pejabat agama biasanya akan melalui sesi runding cara kekeluargaan, runding keluarga, kan. Khidmat nasihat agama kat situ memang ada lah, memang ramai. Tapi sekarang lagi mudah kalau nak berdaftar. Kalau dulu kena pergi sana. Sekarang ni kalau yang nak mengadu, nak buat aduan ataupun nak menjalani sesi khidmat nasihat kekeluargaan ni, masuk je dalam website tu. Website SPPIM, Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia. Dalam tu masuk, daftar, nak pergi mana, pejabat mana, klik Selangor, keluar Selangor daerah mana, dia akan keluar. So ada nama-nama borang, kita boleh isi terus. Nanti anda akan dipanggil. Tak payah pening-pening dah, kan. Ini kan nak pergi, nak cari susah, ya. Sekarang dah dipermudahkan lagi, ya. Sebab apa, kadang-kadang perselisihan yang berlaku tu pasangan tak nampak, betul tak, kan. Masing-masing dia pertahankan masing-masing dia punya suami tahankan dia, isteri pertahankan dia. Jadi kena cari juga orang tengah yang bantu untuk selesaikan. Jadi kita kat pejabat agama, adalah pegawai yang bahagian runding cara ni akan bantu. Kadang-kadang bila dah diluahkan, suami meluahkan isu masalah dia, isteri meluahkan isu masalah dia, di situ kita dapat nampak, oh ini punca dia kat sini. So kita akan bantulah selesaikan. Mudah-mudahan. Tak naklah bagi cerai dulu, kan. Cerai tu last step, dah habis lah. Islam pun ajar macam tu. Bagi peluang untuk rawat dulu. Apa yang tak kena tu kita perbetulkan dulu. Bila dah selesai, dah tak boleh juga, itu memang dah itu dah last yang terakhir, kan. Sebab apa kita nak tengok balik, wujudkan balik, okey, di sini kesilapan di sini, kesilapan isteri di sini, kesilapan suami di sini. Okey, kita perbetulkan. Mudah-mudahan dengan kita perbetulkan tu, dia akan mentautkan balik, menautkan kembali kasih sayang, kan, menyuburkan kembali kasih sayang pasangan tersebut, ya. Ajaran yang terpenting yang diajar oleh Islam ialah kedua-duanya mesti mempunyai kefahaman agama yang sahih untuk melaksanakan kewajipan-kewajipan yang telah dipikul ke atas bahu mereka, ya. Kedua-duanya juga mesti beriltizam dengan akhlak Islam sejati sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang berdepan dengan saya lah, kebanyakannya isu yang bercerai remaja, seperti mana yang disebutkan tadi, kefahaman agama dia cetek satu, pengamalan Islam dia tu kurang.
Saya contoh, solat 5 waktu. Banyak, ramai. Pasangan muda-muda ni dia tak jaga solat 5 waktu ni. Kahwin je. Dia kira kahwin tu kira seronok je. Solat 5 waktu tak betul. Kan? Suami tak pernah solat, isteri pun sama. Suami kadang-kadang rasa teringat dia solat, Jumaat dia solat, yang lain tak payah tanya. Isteri pun kadang-kadang rasa dia nak solat, habis. Bila dah macam tu memang dua-dua dah tak ada adab. Suami biadab, isteri biadab dengan Tuhan. Ni biadab dengan Tuhan ceritanya, kan? Aku nak duduk sekali, tak jadi. Kan? Tak jadi. Itu memang realiti yang berlaku. Banyak saya tanya depan saya sendiri, datang saya tanya, last bila ceritalah tak cukup duit dah, ini dah suami degil, isteri kerai kepala lah. Last satu soalan saya tanya, solat 5 waktu macam mana? Mulalah, kadang-kadang saya solat, Ustaz. Yang isteri saya pun sama kadang-kadang. Waktu tu siapa kena salah? Mak bapak. Kita lah yang kena salah. Mak bapak saya tak kuat agama, dia tak pernah suruh saya semayang. Salah siapa? Dia patah balik kat kita. Dia patah balik kat kita. Bapak saya, mak keluarga saya tak pernah beratkan saya untuk solat. Tapi saya cover lah. Bukan salah mak bapak, jangan salah mak bapak. Kat sekolah kita dah belajar solat. Daripada sekolah rendah lagi, sekolah menengah lagi, takkan tak nak. Tapi suasana di rumah tak ada. Sebab bapak dia pun tak solat, mak dia pun tak solat, confirm anak akan ikut. Dia, anak tu akan salahkan bapak lah. Bapak saya, mak saya tak ajar saya. So kita lah kena jaga betul-betul kan, keluarga kita mudah-mudahan. Okay. Inilah yang akan menjaga kehidupan rumah tangga daripada musnah. Betul. Ini bila ada jaga ni, insya-Allah benda-benda ni yang jaga rumah tangga daripada musnah. Untuk tujuan itu, Islam menjadikan undang-undang talak sebagai penyelesai yang boleh digunakan ketika diperlukan, ya, iaitu ketika kedua-dua pasangan tidak dapat lagi melaksanakan ajaran-ajaran adab-adab Islam yang telah ditentukan oleh Allah bagi menjaga keharmonian dan kasih sayang antara kedua mereka. Dah dua-dua dah tak boleh, dua-dua dah tak ada adab, betul tak? Suami pun dah degil keras kepala, tak mau taat Allah, isteri pun sama. So buat apa korang duduk salah? Itu Islam bagi jalan tu, ya. Bukti kebenaran kata-kata di atas ialah kita hampir-hampir tiada mendapati kes-kes perceraian yang berlaku di dalam keluarga yang soleh kerana terikat dengan hukum Islam serta ada adabnya, ya. Kebanyakan perceraian berlaku di dalam keluarga-keluarga yang jauh daripada pengamalan Islam dan tata cara hidup Islam. Betul. Itu pengalaman saya sendirilah. Jarang jumpa yang orang kaki surau, kaki masjid ni cerai. Jarang. Tapi yang tak tentu hala ni ramai. Yang semayang tak tentu hala apa semua, itu cuma cukup ramai. Cukup ramai lah. So kita sendirilah yang bentuk keluarga kita kan. Kalau ada anak-anak kita, cucu-cucu kita ke, kita cuba bentuk. Mungkin anak-anak dah besar, dah kahwin, kita nasihatkan anak-anak kita, menantu kita tu, supaya nanti cucu-cucu tu diberikan pendidikan macam tu, kan? Supaya jangan sampai kehidupan tu tak ada suasana Islam langsung. Solatnya entah ke mana, nanti disalahkan kita lah. Bapak saya tak ajar. Lepas tu bapak dia pula kata, atuk kau tak ajar dulu. Habis kena kat kita juga. Tak usah lari lah, kan? Hati-hatilah. Okey, barulah kita masuk bab talak. Okey, bab talak ni jenis-jenis talak, ya. Talak terbahagi pada 3 bahagian. Jika dilihat daripada 3 sudut yang berbeza, dia ada 3 sudut yang berbeza. Jika dilihat dari sudut kejelasan lafaz yang digunakan, ia terbagi kepada soreh dan kinayah. Okey. Talak ni dia ada 3 bahagian. Dari sudut yang berbeza kita tengok ni. Pertama dia talak yang dikatakan
yang menggunakan lafaz. Lafaz ni pula dia terbahagi pada dua. Lafaz ni dia terbahagi pada dua. Satu lafaz yang sarih, yang jelas. Satu lagi lafaz yang kinayah, dia double meaning, ada dua maksud. Satu maksud dia boleh kata cerai, kata tak. Yang lafaz sarih ni, contohnya suami tu kata aku ceraikan kau. Nak cakap apa lagi? Tak ada. Atau aku talakkan kau. Tak perlu nak translate dah lain kan. Itu sarih jelas dah, tak boleh nak nafi dah, memang confirm. Yang kinayah ni, gaduh dengan suami kata pergi balik rumah bapak kau lah. Dah. Cerai ke tu? Belum lagi. Itu kinayah kan, belum lagi tu. Jika itu tadi dilihat daripada segi lafaz ya. Okey. Dari satu sudut lain pula, jika dilihat dari sudut keadaan isteri yang diceraikan, ya, sama ada diceraikan dalam keadaan suci atau haid, dewasa atau kanak-kanak, ia terbagi pada dua pula, iaitu talak bid'i ataupun dan talak bukan bid'i. Ya, dua. Jadi satu berkaitan dengan situasi diri isteri itu. Adakah isteri itu dalam haid atau nifas, ataupun suci? Sebab kalau jatuhkan talak dalam haid, talak jatuh tapi perbuatan suami haram. Perbuatan suami itu dosa ya? Hingga kan mahkamah sendiri pun, kalau pasangan datang nak bercerai kan, pasangan datang nak bercerai kat mahkamah, hakim akan tanya, adakah anda suci hari ni? Suci. Lepas tu tanya lagi, dalam tempoh suci ni ada tak hubungan kelamin? Tak ada. Okey, baru jatuh talak. Kalau saya suci tapi malam tadi ada hubungan, tangguh. Tangguh dulu sampai hari ke depan. Sebab dia ada kaitan dengan hukum macam ni ya. Okey, dia ada dua, talak bid'i, dia talak sunni, dan talak yang tak boleh, nak kata bid'i bukan, sunni pun bukan. Ya. Itu dari sudut dia punya keadaan. Dan yang ketiganya, jika dilihat dari sudut talak tersebut ditebus dengan harta atau tidak, ia terbagi kepada khulu' atau talak biasa ya. Jadi dari segi tengok sudut apa, talak biasa, talak satu, talak dua, dah talak lafaz ya, semua. Ada juga perceraian yang ditebus. Contohnya isteri dah tak tahan sangat dengan suami kan, asyik macam-macam dia kena dah. Dia kata okey bang, abang ceraikanlah saya bang, abang nak berapa bayar, saya bayar. Isteri kata okey, aku boleh ceraikan kau bayar aku 10,000. Itu nama dia khulu', dia tebus, isteri tebus talak tu, dia bayar 10,000 kat suami, suami jatuhkan talak. Itu khulu' nama dia ya. Okey, dan sini barulah kita masuk pembahagian dia yang sebenar ya. Pembahagian pertama iaitu soreh dan kinayah. Jika kita meneliti lafaz yang digunakan untuk talak, kita akan dapati lafaz tersebut mengandungi hanya satu makna, iaitu talak, ataupun ia mengandungi lebih daripada satu makna, iaitu boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun selain talak. Tadi yang saya kata tadi kan, kalau soreh tu dia tak ada lain dah makna dia, memang cerai, talak, tak ada, dia tak guna perkataan lain dah, dia tahu talak, cerai, itu memang confirm dah. Tapi kalau lafaz kinayah tadi tu, itu yang dikata lafaz tersebut dia mengandungi dua makna, boleh ditafsirkan talak ataupun selain talak. Macam saya kata tadi, gaduh-gaduh tu, pergi balik duduk rumah bapak kau lah. Apa maksud tu? Talak ke tak? Kan tak jelas lagi kan. Suami tu halau, balik duduk rumah bapak kau, aku tak nak tengok muka kau, dia kata. Apa maksud dia? Di situ pun dia penjelasan. Tapi kalau suami tu kata aku talak kau, habis. Itu jelas ya.
Jika lafaz tersebut hanya boleh ditafsirkan sebagai talak sahaja, talak ini dipanggil talak yang soreh. Jika lafaz tu memang lafaz kita faham dah, siapa budak kecil pun tahu dah, cerai, lafaz dia guna lafaz cerai, lafaz talak, itu dikategorikan sebagai lafaz yang soreh, jelas, tak perlu terjemah lagi dah. Tak perlu nak buka kamus lagi dah, orang tahu dah, itu memang itulah maksud dia. Tak, saya tak kata talak dia, tak ada alasan lah. Itu memang jelas. Jika ia boleh ditafsirkan sebagai talak atau selain bertalak, seumpamanya ia dipanggilkan kinayah. Kinayah, cara kiasan lah. Bahasa kita ni cara kiasan, berkias je, tak cakap tak jelas kan. Balik rumah bapak, okey, awak pergi balik rumah bapak awak, apa maksud dia? Adakah suami itu niat nak bercerai, ataupun memang disuruh dia duduk rumah bapak dia? Antara nak cuti sekolah ni duduk, pilihan raya ni duduk kan, senang dia nak keluar berkempen malam-malam kan. Duduk. Itu ada dua maksud. Tak boleh kata jatuh talak, tak boleh. Tak boleh. Benda ni selalu memang banyak. Kadang-kadang pertanyaan datang depan saya juga, ada tanya, macam mana suami saya dah halau saya. Dia kata, aku tak nak tengok muka kau lagi, pergi balik, pergi keluar, kau jangan jejak rumah ni lagi. So tak, adakah itu talak? Belum lagi. Belum lagi kan, belum lagi. Kalau dia kata aku dengan engkau, memang saya lepas mesej, saya baca mesej ni, Tuan punya badan bagi, aku dengan engkau mulai saat ini dah tak ada apa-apa ikatan, itu boleh consider talak. Sebab jelas, walaupun bahasa dia berkias, tapi maksud dia dah tak ada ikatan apa-apa, maksud dia dah satu kan. Kan? Tapi kadang-kadang pernah berlaku orang perempuan ni, dia bila suami dia cakap taklik, contoh gaduh suami isteri, sampai suami itu marah, engkau keluar rumah, jatuh talak. Ada suami yang cepat sangat zikir talak. Pada 3 je talak tu kan, tapi asyik berzikir 3 tu. Silap sikit, kau jangan aku cerai dengan kau. Dia ugut isteri. Dia ugut sikit-sikit, ugut. Ya. Jadi pernah satu berlaku ni, yang cerita depan saya ni, isteri tu bila suami tu gaduh, suami kau jangan keluar rumah, kau keluar rumah jatuh talak. Apa isteri tu buat? Isteri tu keluar rumah, dia masuk balik, keluar rumah masuk balik, keluar rumah. Abang 3 kali dah, berapa kali talak abang nak bagi? Tengok. Ya, dia tengah dia tak fikir banyak benda tu kan. Isteri tu keluar masuk. Berapa kali bang? Lebih daripada 3 saya keluar ni. Dia suami pun tengah apa? Tengah blur macam tu, isteri pula ambil kesempatan, dia pun tengah kira nak lepaskan diri dia je. Kan? Sebenarnya kalau macam tu jatuh habis 1 je, tak sampai 3 pun. Kan, boleh apa 3 kali dah masuk pun, tak ada pun. Kan, macam-macam. Sebab kadang-kadang ada suami yang cepat sangat dia bertaklid pada benda-benda yang tak logik. Sebab tu hasilnya daripada tadi yang pengajaran tadi waktu hikmah tadi kan. Apabila pasangan tadi tu dia tidak iltizam dengan pegang agama dia sendiri, agamanya kurang, solatnya tak ada, kewajipan dia banyak tak tunai, jadi dia tak rasa tanggungjawab tu. Sebab itu dia mudah-mudah aja, sikit-sikit nak lafaz, betul tak? Saya dia kata, ini semua salah bapak saya, tak ajar saya agama. Kita juga kena. Pusing-pusing macam mana bapak tu kena balik lah kan. Jadi itu dia kadang-kadang masuk tu, sampai ke tidak masuk kan. Bila dia kata aku dengan kau mulai hari ni dah tak ada apa-apa ikatan, itu boleh dikira tu talak lah tu. Apa-apa pun itu putusan biar buat di hadapan hakim, ya, di hadapan hakim untuk selesaikan dia. Jadi kesimpulannya, talak tadi yang secara lafaznya dia ada 2, kinayah dengan soreh, ya, lafaz kinayah ataupun lafaz soreh.
Apa yang dikatakan dengan soreh ni? Ialah lafaz talak yang digunakan jelas menunjukkan makna talak, dan lafaz tu tak boleh ditafsirkan dengan makna lain. Aku talak kau, boleh terjemah lain tak? Aku saja nak lawak-lawak dengan kau, tak ada, tak ada istilah tu. Ataupun aku talak kau, saya terjemahkan, jom kita pergi makan, boleh? Tak boleh, kan? Itu dah maksud dia, tak ada, soreh jelas ada, kan? Lafaznya ada 3. Lafaznya ada 3, iaitu talak atau cerai, bebas atau lepas, atau pisah. Lafaz, kalau orang guna istilah ni, kita faham itu adalah soreh. Aku dengan kau dah pisah dah, tak ada apa-apa. Tak perlu nak translate lagi lah, itu lafaz soreh, Contohnya seperti suami berkata kepada isterinya, aku ceraikan kau, aku bebaskan kau, ataupun aku berpisah dengan kau, engkau dengan aku dah berpisah. Okey, itu talak tu, itu talak tu maksud dia, Maka para ulama menyusunkan kata-kata ini, lafaz ini dikategorikan sebagai soreh kerana lafaz-lafaz ini banyak digunakan dalam syariat Islam dan berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dengan makna talak. Firman Allah SWT, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau dan umatmu hendak mentalakkan isteri-isteri kamu, maka talakkanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah. Itu dalilnya, kan? Dalam surah Talak ayat pertama. Dalam surah Ahzab ayat 28, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku bebaskan, aku lepaskan kamu dengan cara sebaik-baiknya. Itu boleh kalau kata istilah lepas, istilah bebas, sampai maksud talak tadi. Ataupun berpisahlah dengan mereka dengan cara yang sepatutnya. Dalam surah Talak juga ayat kedua, au fariquhunna bima'ruf, atau berpisahlah dengan mereka dengan cara sepatutnya. Jadi ini lafaz-lafaz yang boleh jatuh talak, Jadi ini kategori lafaz yang soreh, yang mana kita boleh faham, Dan di antara lafaz soreh ialah talak dilafazkan dalam bahasa selain bahasa Arab pun boleh. Kalau kita talak farik dia tu, aku dengan kau dah farik habis, sama juga. Walaupun dalam bahasa lain pun, tapi bahasa Cina apa saya tak tahu kan, bahasa Tamil apa dia kan, tapi maksud dalam bahasa tersebut adalah talak, pisah, tetap jatuh, walaupun kita pakai bahasa apa sekalipun di dunia ini. Tapi jika dia membawa maksud kepada talak, pada cerai, pada pisah, jatuh talak tu. Dia tak semestinya kena guna istilah lafaz bahasa Arab, Sebab apa dia kata di antara lafaz soreh ialah talak yang dilafazkan dalam bahasa selain bahasa Arab, jika penduduk setempat menggunakan lafaz tersebut hanya untuk menunjukkan makna talak saja. Tak kisahlah apa bahasa sekalipun, tapi tahu dah kalau kita cakap tu, orang kampung kata ini talak maksud dia kan, maka tetap jatuh dan dia tetap dikirakan sebagai talak yang soreh. Dia tetap dikira sebagai talak yang soreh. Wallahu a'lam. Ini 13 kan? Wallahu a'lam. Ada apa-apa pertanyaan tuan yang boleh kita kongsi? Kalau tak ada, ya tuan. Cerita Raja.
Saya sendiri sebagai penceramah, kalau setakat belajar tapi sebelum tu memang tak pernah buat, agak-agak lekat tak saya tanya? Praktikal dalam tu dia dengar, kita tak ajar detail dalam tu, kita hanya tekankan tentang solat je, tapi dari segi pengamalan memang dia tak buat. Agak-agak haji buat dah haji, sebab benda ni bermula daripada dari rumah lagi. Khusus tu kita nak lepaskan tanggungjawab kita juga, untuk kalau mudah-mudahan dia orang dapat kongsi kan, mereka dapat kongsi, kita tekankan. Kalau saya sendiri, slot saya memang saya akan tekankan bab solat. Tolonglah, kata apa-apa cerita memang saya tekan. Macam mana saya cerita kata rumah tangga kan jahanam kalau tinggal solat ni, macam tu saya akan cerita. Sampai saya cerita tu, sampai bawa cerita-cerita contoh-contoh yang berlaku ni depan mata diorang, supaya diorang sedar kan. Tapi benda tu adalah pengamalan diorang daripada dulu. Dengan umur diorang 25, 26, takkan dengan khusus masa 2 hari tu boleh berubah. Dia bermula daripada didikan awal. Apa-apa pun sebenarnya didikan awal di rumah tu sebenarnya. Kan? Dan persekitaran dia, sekeliling, didikan kawan-kawan dia, tengok dengan siapa dia berkawan. Kalau dia kawan dengan orang rajin ke surau, masjid, alhamdulillah, insyaAllah. Tapi kalau dah kawan-kawan dia pun jenis tak solat, memang hanyut lah. Dalam cerita memang kita terang ada adab perhubungan suami isteri, ya. Kalau saya ambil selalu saya ambil berkaitan dengan tajuk tasawur Islam, ya, gambaran Islam tentang cerita tentang iman, Islam, iman dan ihsan tu. Memang itu saya akan kaitkan dengan solat, tanggungjawab solat dan sebagainya. Itu ada tanggungjawab komunikasi suami isteri, ya. Itu tentang pengurusan kewangan pun ada, ya. Kesihatan pun ada. Jadi kalau saya ambil part yang ni, bab solat ni memang saya tekan sungguh. Tapi yalah, kita tak boleh nak ubah dalam masa 2 jam slot tu. Sebab mereka dah memang dia kena, kalau Allah bagi hidayah taufik kan, Allah gerak ke hati dia orang tu, alhamdulillah. Tapi bila dia orang nak buat tu, dia kena ada kekuatan. Setakat dia dah 25 tahun tak pernah solat ni payah. Kan, kita bantu. Wallahu a'lam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana ya Allah ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.